Assalamualaikum semua, selamat datang ke podcast kami. Saya Nur Rashida selaku host podcast kita hari ini. Hari ini topik kita agak berat, tapi sebenarnya sangat menarik kalau kita kupas bersama, yaitu tentang kedudukan sahabat dan ahli bait menurut perspektif ahli sunnah wal jamaah dan doktrin imamah syiah. Kita selalu dengar pasal ahli sunnah wal jamaah dan syiah kan? Tapi perasankah kadang-kadang kita sendiri keliru apa sebenarnya yang membezakan dua aliran ini? Adakah sekadar beza pendapat atau ada benda yang lebih mendalam? Sebelum itu, mari saya kenalkan dulu panelis kita. Panel pertama adalah Nirwana. Panel kedua kita Aiza. Panel ketiga dan keempat Fatin dan Wea. Dan panel terakhir kita adalah Fatihah. Oke, jom kita fahamkan dulu dua istilah utama kita hari ini. Sahabat dan ahli bait. Apa sebenarnya perbezaan pandangan ahli sunnah wal jamaah dan syiah mengenai mereka? Dalam ahli sunnah wal jamaah, definisinya sangat luas dan terbuka. Sahabat adalah sesiapa sahaja yang sempat berjumpa Nabi, beriman dengan baginda, dan meninggal pun dalam keadaan Islam. Manakala ahli bait pula merangkumi semua keluarga Nabi termasuk isteri-isteri baginda, anak-anak, cucu-cucu, sampailah ke saudara mara dekat baginda. Bagi ahli sunnah wal jamaah, kita wajib sayang dan hormat kedua-duanya sekaligus. Tidak perlu pilih salah satu. Tapi bagi syiah, definisinya lebih khusus. Ahli bait bagi mereka tertumpu kepada individu tertentu sahaja yang dianggap suci daripada dosa, seperti Saidina Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan imam-imam selepas mereka. Isteri-isteri Nabi biasanya tidak dimasukkan dalam definisi utama ini. Manakala kedudukan sahabat pula, mereka lebih selektif. Ada sahabat yang mereka muliakan dan ada yang mereka kritik bergantung kepada sejauh mana sahabat itu menyokong keluarga Nabi. Jadi, perbezaan siapa yang dimaksudkan dengan ahli bait? Inilah yang sebenarnya menjadi punca kenapa banyak amalan dan perbezaan pandangan. Okey, untuk tahu macam mana benda ni bermula dalam sejarah, saya jemput Wana. Wana, macam mana titik perbezaan ni boleh muncul? Okey, terima kasih kepada moderator kita, Saudari Shida. Asalnya, punca utama kepada berlakunya perbezaan sejarah antara kewujudan syiah dan juga ahli sunnah wal jamaah ini sendiri bukanlah bertitik tolak daripada perbezaan mazhab fiqh ataupun ibadah. Tetapi besarnya adalah bermula ketika syura dibuat untuk memilih tampuk kepimpinan baharu bagi menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kewafatan baginda. Dari perkara itu barulah muncul perbezaan teologi, sumber keagamaan sehingga membangkitkan perbezaan pandangan antara kedudukan sahabat dan ahlul bait tersebut, dan banyak lagi lah sebenarnya. Jadi pertama-tamanya perkara ini adalah berpunca ketika berlaku syura di mana majoriti masyarakat Arab ketika itu berpendapat bahawasanya pemimpin dipilih melalui persetujuan umat sejagat, bukan berdasarkan keturunan semata-mata. So, perbincangan berlaku di antara suku Muhajirin dan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian akhirnya nama yang dipilih untuk menjadi sosok khalifah sebagai pemimpin bagi mengganti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Saidina Abu Bakar. Tapi rupanya ada pihak yang seakan memiliki obsesi kepada Saidina Ali, di mana ketika itu ada sebuah golongan yang membangkang keputusan tersebut dengan menyuarakan bahawasanya Saidina Ali lebih layak menjadi khalifah ketika itu, bukannya Abu Bakar, kerana Saidina Ali adalah sepupu Rasulullah, antara yang terawal memasuki Islam, merupakan menantu baginda Nabi dan merupakan golongan Ahlul Bait. Maka inilah yang menjadi titik awal tertubuhnya Syiatu Ali atau penyokong Ali yang akhirnya disingkatkan kepada Syiah. Perkara tersebut tidak terhenti di situ. Setelah isu politik tersebut, terdapat juga sebab-sebab lain yang bersinambung daripada faktor utama sebelumnya dan akhirnya mengukuhkan lagi ideologi Syiah tersebut. Misalnya, isu perbezaan tafsiran hadis Ghadir Qum, peristiwa pembunuhan Saidina Uthman yang membawa kepada perang Siffin dan peristiwa Tahkim, serta yang paling akhir sekali adalah peristiwa Karbala yang kita boleh katakan dia menjadi hit point
kepada perasaan membuak-buak untuk memperjuangkan Saidina Ali dan membawa ideologi Syiah ini sehingga kini. Terima kasih Wana. Panjang dan berlapis rupanya sejarah kita ni ya. Okey, menarik pun Wana tadi. Benda ni asalnya bermula daripada isu politik. Siapa ganti Nabi? Tapi lama-lama dia merebak jadi isu akidah. Lebih-lebih lagi lepas peristiwa Karbala yang Wana sebut sebagai hit point tadi. Jadi, bila kita sudah faham sejarah Saqifah dan penyokong Ali ni, dia bawa kita kepada satu persoalan besar. Bagaimana sebenarnya jawatan pemimpin itu dilihat? Adakah ia sekadar jawatan pentadbiran? Atau ia sebenarnya satu ketetapan daripada Tuhan? Untuk kupas lebih lanjut, saya mau jemput Aiza. Aiza, boleh terangkankah perbezaan konsep antara khilafah dalam Ahli Sunnah wal Jamaah dan imamah dalam Syiah? Betulkah kalau dalam Syiah, pemimpin tu bukan sekadar bos politik tapi ada kaitan dengan keimanan? Seterusnya, saya akan menerangkan sedikit berkaitan isu khilafah dan imamah ini. Dalam pandangan Ahli Sunnah, sistem kepimpinan umat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad dikenali sebagai khilafah. Khalifah dipilih melalui konsep syura, iaitu perbincangan dalam kalangan umat Islam. Contohnya, berlantikan Saidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama berlaku melalui persetujuan para sahabat. Dalam kerangka ini, khalifah berperanan sebagai pemimpin politik dan pentadbiran, bukan maksum dan tidak dianggap sebagai kedudukan yang bersifat ketuhanan. Berbeza dengan itu, Syiah memperkenalkan konsep imamah. Bagi mereka, kepimpinan selepas Nabi bukan dipilih melalui manusia, tetapi ditentukan oleh Allah melalui nas atau ketetapan ilahi. Mereka meyakini bahawa Saidina Ali adalah imam pertama yang dilantik secara khusus untuk memimpin umat Islam selepas Rasulullah. Selain itu, dalam doktrin Syiah, imam bukan sekadar pemimpin politik tetapi juga pemimpin agama yang memiliki sifat maksum, iaitu terpelihara daripada dosa dan kesilapan. Oleh itu, ketaatan kepada imam dianggap sebahagian daripada prinsip keimanan. Perbezaan utama antara kedua-dua pandangan ini ialah Ahli Sunnah menekankan sistem khilafah berasaskan syura dan sifat manusiawi pemimpin, manakala Syiah menekankan imamah sebagai pelantikan ilahi dengan autoriti agama yang mutlak. Kesimpulannya, isu khalifah dan imamah ini bukan sekadar perbezaan dalam struktur politik tetapi telah berkembang menjadi asas perbezaan dalam pemikiran teologi antara kedua-dua aliran Islam ini. Wah, jelas nampaklah perbezaan tu. Jadi, kalau saya boleh ringkaskan apa yang Aiza sampaikan tadi, Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia melihat pemimpin sebagai manusia biasa yang dipilih melalui syura. Manakala Syiah melihat pemimpin sebagai individu maksum yang dilantik oleh Allah. Memang satu perbezaan teologi yang sangat besar. Tapi bila kita bercakap pasal siapa yang layak memimpin ni, dia tak akan lari daripada watak-watak penting yang ada di sekeliling Nabi, iaitu para sahabat. Di sinilah letaknya salah satu perbezaan yang paling sensitif antara kedua-dua aliran ini. Jadi saya mahu jemput Fatin. Fatin, boleh terangkan macam mana sebenarnya Ahli Sunnah wal Jamaah dan Syiah ni melihat kedudukan sahabat Nabi? Adakah betul wujud jurang yang sangat jauh dalam cara mereka menilai orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah? Silakan Fatin. Terima kasih untuk soalan tadi. Baiklah, sebelum kita masuk kepada perbezaan pandangan, kita sudah kenal siapakah sahabat Nabi. Seperti yang dijelaskan oleh Syida tadi, sahabat ni ialah orang yang sempat bertemu Nabi, beriman dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Mereka ni adalah generasi pertama yang menerima Islam, menyebarkan dakwah dan meriwayatkan hadis kepada generasi selepas mereka. Baiklah, kita masuk kepada pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah tentang kedudukan sahabat. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, semua sahabat dihormati kerana mereka dianggap generasi terbaik umat Islam, sebab mereka hidup bersama Nabi dan juga mempertahankan Islam. Kita tidak mencela atau menghina sahabat walaupun berlaku perselisihan antara mereka selepas kewafatan Nabi. Perselisihan itu dianggap sebagai ijtihad, bukannya pemusuhan. Dalam kalangan sahabat, terdapat 4 tokoh yang diiktiraf sebagai Khulafa ar-Rasyidin sebagai pemimpin terbaik selepas Nabi, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dari sudut lain pula,
tradisi Syiah, fokus utamanya ialah kepimpinan Ahlul Bait, iaitu keluarga Nabi. Golongan Syiah meyakinkan bahawa kepimpinan selepas Nabi sepatutnya diberikan kepada Ali secara langsung. Bagi mereka, Ali bin Abi Thalib mempunyai kedudukan istimewa sebagai pewaris kepimpinan spiritual dan politik. Dalam hal ini, golongan Syiah sangat memuliakan keluarga Nabi, termasuklah Hasan dan Husain. Dalam isu sahabat, Syiah membezakan kedudukan sahabat, ada yang dipuji dan ada yang dikritik berdasarkan peristiwa politik selepas kewafatan Nabi. Walaupun mereka berbeza perspektif, namun kedua-duanya mengakui kemuliaan Nabi Muhammad SAW, menghormati Ahlul Bait dan menjadikan Islam sebagai agama yang satu. Kesimpulannya, perbezaan pandangan ini adalah sebahagian daripada sejarah panjang umat Islam. Terima kasih Fatin. Menarik. Jadi, bagi ahli sunnah wal jamaah, sahabat ni macam satu package generasi terbaik yang kita muliakan secara keseluruhan. Manakala bagi rakan Syiah kita, mereka lebih selektif dan meletakkan timbangan berdasarkan kesetiaan kepada Ahlul Bait. Sekarang, bila Fatin sudah sebut pasal timbangan kesetiaan tadi, dia bawa kita kepada satu lagi topik yang sangat besar, Ahlul Bait atau keluarga Nabi itu sendiri. Kadang-kadang orang salah faham. Mereka ingat ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah ini tidak sayang Ahlul Bait sebab terlalu pertahankan sahabat. Jadi saya mahu tanya Weya, macam mana sebenarnya kedudukan Ahlul Bait ni dalam mata ahli sunnah wal jamaah dan Syiah? Adakah kita berkongsi definisi yang sama atau ada perbezaan dari segi kualiti dan autoriti mereka dalam agama? Silakan Weya. Terima kasih moderator atas soalan yang cukup membuka minda. Baiklah, isu kedudukan Ahli Bait ini adalah antara isu yang paling mendalam perbahasannya. Oleh itu, saya akan cuba membedah perbezaan ini melalui 3 sudut pandang utama, iaitu definisi, sifat, iaitu maksum, dan autoriti dalam kepimpinan. Pertama, kita lihat pada definisinya, di mana dalam perspektif Ahli Sunnah wal Jamaah, definisi Ahli Bait itu sangat luas dan harmoni, di mana memasukkan isteri-isteri Nabi, anak-anak baginda, serta keturunan Bani Hashim yang lain. Jadi, memang mustahil untuk memisahkan isteri daripada keluarga seorang lelaki. Namun, bagi aliran Syiah, mereka memfokuskan kepada ashab al-kisah, iaitu Nabi SAW, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidatina Fatimah, serta 9 imam selepas mereka. Jadi, di sini kita sudah dapat lihat perbezaan dari segi siapa yang kita maksudkan. Kedua, dari sudut kualiti diri, di mana ini merupakan titik perbezaan yang paling besar. Menurut Syiah, Ahli Bait ni, iaitu para imam, adalah individu yang maksum, iaitu suci daripada segala dosa, buat salah, malah lupa. Mereka ini dianggap mempunyai autoriti rohani yang setaraf dengan Nabi dalam menjelaskan agama. Namun, menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, kedudukan Ahli Bait adalah berasaskan kemuliaan, nasab dan ketaatan. Kita perlu mencintai mereka dengan sepenuh hati, namun tidak menganggap mereka maksum. Hanya para Nabi yang mempunyai sifat maksum tersebut. Kita hanya melihat mereka sebagai manusia pilihan yang tetap terdedah kepada sifat kemanusiaan. Ketiga, menyentuh soal kepimpinan, di mana bagi aliran Syiah, jawatan pemimpin umat iaitu imam adalah hak mutlak Ahli Bait melalui wasiat ketuhanan. Bagi mereka, sesiapa yang memegang jawatan pemimpin selain Ahli Bait dianggap tidak sah. Sebaliknya, Ahli Sunnah wal Jamaah melihat kepimpinan itu sebagai urusan syura atau perundingan umat. Walaupun Ahli Sunnah wal Jamaah mengakui kehebatan Sayyidina Ali, namun tidak menolak keabsahan Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, mencintai Ahli Bait bukan bermaksud kita perlu membenci sahabat yang lain. So, kesimpulannya, perbezaan ini bukan sekadar pada nama, tetapi pada bagaimana kita meletakkan autoriti dalam beragama. Bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Bait ini adalah keluarga tercinta yang kita teladani, manakala bagi Syiah, mereka adalah paksi utama yang menjadi syarat sahnya iman seseorang itu. Apapun perbezaannya, sebagai umat Islam, kita tetap disatukan dengan satu pesanan Nabi Muhammad SAW, iaitu untuk sentiasa memuliakan dan menjaga hak-hak keluarga baginda selari dengan tuntutan syarak. Wallahu a'lam, itu sahaja daripada saya. Terima kasih Weya, penjelasan yang sangat mendalam. Saya suka poin Weya tadi. Bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Bait adalah keluarga tercinta yang kita sanjung, manakala bagi Syiah mereka adalah paksi utama dalam iman.
Jadi jelaslah di sini perbezaan kita bukan sekadar pada nama, tapi cara kita meletakkan rujukan dalam beragama. Setakat ni pendengar mungkin rasa macam, wih, besarnya jurang ahli sunnah wal jamaah dengan syiah ni, macam tiada titik temu langsung. Tapi kawan-kawan, adakah benar kita langsung tidak boleh bersatu? Adakah perbezaan ini bermakna kita berada dalam dunia yang berbeza sepenuhnya? Untuk melihat sisi yang lebih harmoni, saya jemput panelis terakhir kita, Fatihah. Fatihah, di sebalik segala perdebatan tentang sejarah dan siapa yang maksum atau tidak ni, apa sebenarnya persamaan yang masih menyikat kita semua sebagai umat Islam yang bersatu? Silakan Fatihah. Terima kasih atas soalan yang diberikan. Jadi setelah mendengar penerangan daripada panel-panel yang lain, nampak macam wujudnya jurang antara ahli sunnah dan syiah ni sangatlah besar. Namun itulah persepsi yang kita mesti perbetulkan. Walaupun nantinya berbeza, akar tunjang pokok agama kita sebenarnya masih sama. Titik persamaan antara ahli sunnah dan syiah dalam asas utama agama yang dipegang sebenarnya masih mempunyai banyak persamaan yang mendasar. Pertama sekali, kita boleh lihat kedua-dua aliran berpegang teguh kepada konsep tauhid, iaitu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, kedua-duanya juga mengimani bahawa Nabi Muhammad SAW ialah Nabi dan Rasul terakhir. Dari sudut amalan pula, kedua-duanya tetap menunaikan solat 5 waktu menghadap kiblat yang sama walaupun cara solat yang berbeza, tetapi mereka tetap berpuasa pada bulan Ramadan serta menunaikan ibadah haji di Mekah. Daripada perkara-perkara yang dinyatakan, kita dapat lihat bahawa sebenarnya masih terdapat ruang untuk kedua-dua aliran ini membina persefahaman dan saling menghormati antara satu sama lain. Apa yang sering menjadi punca perbalahan hari ini ialah sikap terlalu taksub terhadap pegangan sehingga perbezaan tersebut membawa kepada permusuhan dan perpecahan. Sedangkan jika kita perhatikan, kedua-duanya masih berkongsi beberapa asas penting dalam Islam. Oleh itu, perbezaan berkaitan isu kepimpinan seperti imamah dan khilafah sepatutnya dibincangkan secara ilmiah dan matang, tanpa menafikan persamaan besar yang masih wujud antara kedua-dua aliran. Terima kasih Fatihah atas penutup yang sangat bermakna tadi. Jadi kawan-kawan, kalau kita tengok balik apa yang panelis kita bincangkan tadi, sama ada mengenai definisi ahli bait, sahabat atau mengenai isu imamah, sebenarnya semua ini berpunca daripada satu benda saja, iaitu dengan siapa yang kita perlu rujuk. Kalau dalam ahli sunnah wal jamaah, kita ambil pendekatan harmoni, kita muliakan keluarga Nabi dan dalam masa yang sama kita percaya kepada integriti para sahabat sebagai satu package. Kita tidak pisahkan mereka, tapi dalam Syiah mereka lebih fokus kepada konsep kemaksuman atau kesucian individu tertentu dalam keluarga Nabi sahaja. Sebagai penuntut ilmu, tugas kita hari ini bukanlah untuk cari siapa menang atau siapa kalah, apatah lagi mahu menyalakan api permusuhan. Apa yang penting adalah kita belajar adab al-ikhtilaf atau etika berbeza pendapat. Bila kita faham sejarah dan kedudukan sahabat serta ahli bait ini dengan ilmu, barulah kita tidak mudah jadi taksub atau ikut-ikut orang tanpa asas. Kita boleh hargai perbezaan sejarah ini dengan lebih matang tanpa perlu korbankan pegangan akidah kita sendiri. Semoga perkongsian kami hari ini sedikit sebanyak dapat membuka minda kita semua. Terima kasih sekali lagi buat panelis kita yang hebat-hebat belaka. Sampai sini saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.